Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, kita jumpa lagi. So, untuk bab yang seterusnya ni, kita nak belajar tentang normality testing using SPSS. Ingat, normality testing adalah untuk apa? Untuk kita nak tahu data kita tu parametrik ke atau non-parametrik, untuk kita nak buat analisis. Kita ada analisis yang tertentu untuk kita buat. Alright, so why we choose, but we want to check whether data is normally distributed. And then there's two things you want to know. You must remember, bila kita nak buat inference, kita kena ada dependent variable and independent variable. Dependent variable, ingat, it may depend on the factor. Contohnya, exam score. Contohnya, persepsi. Benda yang bergantung dengan independent. Independent ni pula does not depend to other factor. Contohnya gender. Contohnya kamu lahir di luar bandar, kamu tinggal di luar bandar. Itu adalah independent variable. Benda yang tak boleh nak ubah. Tapi dependent ni benda yang boleh berubah. Contohnya exam score, lelaki dan perempuan mungkin berbeza. Alright? So ingat dependent dengan independent. Dua benda ni penting dalam apabila kita nak buat analisis normality dan semua analisis dalam SPSS dan juga kuantitatif punya analisis. Next. We have several methods to assessing whether the data are normally distributed or not. We have the Shapiro-Wilk test, significant value must above than 0.05. Komorov-Kolmogorov, significant value must above from 0.05. Can label as significant more than 0.05 juga. Histogram ataupun kita secara visual, graphically, iaitu kita kena secara visual. So kita tengok histogram, normal QQ plots and box plot. So it's a visual data untuk kita nak tengok adakah data tu normally distributed ataupun tak. Okay, so benda ni macam mana kita nak buat? Alright, so first, ingat, we must to ambil satu, kita ada null hypothesis. Contohnya, saya ambil sekarang ni tentang kita punya variable kecekapan teknikal. So, tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara jantina dengan kecekapan teknikal pelajar di FPTP. So, in English, there's no significant difference between gender and technical efficiency among FPTP student. Alright. So, kita pergi ke SPSS. So, kita pergi ke SPSS. Tengok kat sini. So, ni data kita hari tu. So, untuk normality, you go to analyze. Go to the descriptive statistic. Pergi ke explore. Alright. So, balik-balik sini. So, balik-balik sini. Sebab tadi saya dah buat dulu, test dulu. So, kita tengok. Kita nak buat tadi jantina kan? So, jantina, dia jadi apa? Dependent ke independent? Jantina tadi, dia adalah independent. So, kita akan masukkan di dalam factor list. Okay, so kita nak tengok variable dalam ni. So, kita ambil yang tadi ni, average bahagian B untuk kecekapan teknikal. Masuk kepada dependent list. So, pergi ke plots. So, kalau by default, ini semua tak ada tau. By default, dia akan tick kat sini, stem and leaf punya plot. You untick ni, you just ambil isi histogram. Kita ambil normality, plots with test. And then click continue. And then click OK. So, awak akan dapat. So, dia akan proses dah. So, ini saya punya data hari tu. 31 lelaki, 33 perempuan. So, kita ada missing casesnya. So, next. Masuk kat sini. Tengok test of normality. So, test of normality tadi ingat tak cakap apa? It must be more than 0.05. Tengok significant value dia ni. Tengok Komorov, Simurov, Smirnov. Tengok kat sini 0.200. Okey. Sini pula tengok Shapiro-Wilk pula untuk lelaki. Tengok ni lelaki, signifikan dia. Lepas tu tengok dekat sini 0.019. Ini pula perempuan 0.136.
more than 0.05. Ini pula significant 0.086 more than 0.05. So sekarang ni ini adalah 0.19. Tapi tengok kat sini, this is lower bound for true significant. So sekarang ni dia still ada dah significant sebab value kita lebih daripada 40 value. Ingat ini by Cohen 1988. Dia kata apabila nilainya lebih daripada our sample value more than 4 people, dia akan jadi significant. So data tulis dia akan secara tu dia akan normally distributed. So tengok histogram pula. Lelaki ni histogram yang kita buat, tengok satu. So hampirlah kita nampak dia sebagai normally distributed. Tak adalah buruk sangat kita punya ni. Next kita tengok, sebab tu tadi lelaki tadi dia macam teruk sikit. Tengok perempuan pula pun sama, dia ada rendah, tinggi, samalah juga histogram dia, bolehlah diterima. Dan juga QQ plot, tengok dia berada dekat dengan line, cuma satu je ni, sebab tu lelaki tadi ada masalah. And then perempuan dia pun sama, hampir sama dalam satu line. So ni kita tak ada tengok di trended normal QQ plot. Kita skip dua ni. So kita tengok kepada box plot. Tengok box plot. Awak tengok dekat sini, line yang ni dia hampir dekat sama kan. So data pun normally distributed. So how kita nak baca data ni tadi? So kita tengok balik dekat sini. Tengok. So null hypothesis kita. So tadi kita tengok, so data kita tadi sudah bincangkan data ni dia lebih daripada 0.05. So data tu tak signifikan sebab dia lebih kan. So dia akan jadi ni. So cara nak tulis dia senang je. So berdasarkan ujian de Shapiro-Wilk, p-value more than 0.05, ujian Komarov-Simonov, P lebih besar daripada 0.05, dan ujian secara visual menggunakan histogram, plot normal QQ serta box plot menunjukkan bahawa pemboleh ubah kecekapan teknikal mempunyai taburan yang normal dengan lelaki dan wanita. Okay, so itu saja untuk kita punya video kali ni. Tapi okay, cara nak tulis itu just tulis yang tu. Tapi cara you nak present your data adalah, okay, kita pergi dekat mana ni, analisis ujian normality. So you kena buat analisis ujian normality ni. Ujian normality dibuat untuk mengenal pasti sama ada. So kita bagi dulu lah introduction. Macam saya kata lah, introduction kena ada. Ujian analisis ujian normality awak kena buat setiap pemboleh ubah. So sekarang ni kita ada 4 pemboleh ubah kan. 4 tu awak kena buat. Dan berapa awak punya demografi semua awak kena buat. So dikata untuk mengenal pasti sama taburan pemboleh ubah yang ini dikaji berdasarkan hipotesis yang telah dijana. Dan berikut merupakan analisis ujian normality untuk pemboleh ubah jantina dan kecekapan teknikal. So ini awak punya histogram, copy paste saya letak kat sini. Buat jadual rajah histogram pemboleh ubah jantina dengan maklumat saya kecekapan teknikal. And then QQ plot pula, kita punya QQ plot pula. So ini dia pemboleh ubah plot normal. So dia tertinggal kat sini. Normal QQ pemboleh ubah jantina dengan kecekapan teknikal. So jadual satu, ini jadual awak. So tengok kat sini, copy paste saja. Okay. Okay, kita cuba tengok satu lagi analisis untuk kita buat normality. So kita tengok dekat sini untuk contohnya kat sini tahun pengajian So tahun pengajian antara average untuk bahagian B kan. So kita klik OK. So boleh tengok dekat sini, kita dah proses. So boleh tengok kat sini, memang tak ada missing value. So OK. Cuma awak tengok kat sini nilai 9, 4, 33, 18. So dia tak berapa dia punya N tu tak sama, tak stable tau. So awak tengok ada 4. Ni 9, ni 33. So dia akan bagi data yang macam tak berapa cantik. So boleh tengok kat sini. So nilai tahun 1 ada 9 orang. So di FD 9. So dia punya nilai ni 0.200 kan. So kita tengok signifikan lebih daripada 0.05. So sini pun sama. Tapi dekat tahun 2 ni dia tak dapat kira untuk Komarov-Simonov ni. Tapi dia still dalam Shapiro-Wilk dia lebih daripada 0.224. Sama juga untuk tahun 3. Ini pun sama.
Dan tapi dekat sini dia rendah untuk Safi Heroic. Dan tahun 4 adalah ini. So sekarang ni bila awak buat tu, sebab tu kita kena ada kedua-dua jenis test of normality. So kita tengok data yang mana lebih sesuai. Tapi kita jangan risau apabila data tu lebih daripada 40 sampel, data tu sebenarnya dah normally distributed. Sila baca nota saya dekat author. Saya dah bagi tahu dekat situ. Saya dah buat satu ringkasan untuk ujian normality. Okay? Alright. Okay. So, itu saja dari saya untuk kali ni. Kita jumpa untuk video seterusnya. Assalamualaikum.